مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا رب يسر ولا تؤثر يا كريم. Amma ba'd. Bahagia Tuan Imam, Ustaz Kamarudin, Tuan Bilal, Tuan Siap, Tuan Azir, Tuan Kuasa serta tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat rahimahumullah. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai kita tadi solat maghrib dan kemudian kita sama-sama bertahlil dan mendoakan kepada rakan kita, sahabat kita yang telah mendahului kita. Dan selepas ini insya-Allah kita akan teruskan dengan kita membuat sedikit renungan dah. Ya, kita membuat sedikit kita melihat, menghalusi dan juga memikirkan perkara-perkara yang sama ada kita perlu lakukan ataupun kita perlu tinggalkan. Ya, kita masih membicarakan tajuk jujur, ya, dalam kitab Khuluqul Muslim. Minggu dulu kita sebut dalam tajuk jujur ini bagaimana Syekh Muhammad Al-Ghazali dia tulis antaranya ialah sentiasa bercakap yang betul, tidak berbohong. Sekalipun kita nak main-main, ya, contoh yang diberi yang dahulu, kita dengan anak yang kecil, ya, kita cuba-cuba nak main-main dengan dia, dengan kita menawarkan sesuatu yang kita tak bagi pun dekat dia, ya, pura-pura saja nak bagi tapi tidak diberi. Maka Nabi kata kalau begitu yang kita buat, maka ditulis kita ni telah melakukan satu pembohongan. Ya? Walaupun dengan anak yang kecil, ya, yang kita rasa kita nak main-main dengan dia. Ya? Baik, begitu. Kita sambung. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana maziha." Rawahu Al-Bukhari. Nabi kata, akulah yang akan memimpin perumahan di tengah syurga. Nabi kata dalam syurga nanti dialah yang akan memimpinkan satu kawasan yang didiami oleh ahli-ahli syurga. Siapa ahli syurga di situ? Bagi orang yang meninggalkan berbohong walaupun sedang bergurau. Siapa ciri orang yang dapat duduk satu kawasan perumahan ataupun satu kawasan tempat tinggal dalam syurga bersama dengan Nabi? Antaranya sifatnya ialah orang yang tak berbohong, tak pernah berbohong. Walaupun dia bergurau, walaupun dia nak main-main, tetap dia bercakap yang betul. Walaupun dia ada peluang nak bergurau, dia nak bagi suasana seronok ataupun nak menceriakan suasana, ada peluang tu, tapi dia menahan diri dengan tidak berbohong ataupun bercakap benda yang tidak benar. Tu dia. Ya. Kita ni kadang-kadang kita bergurau ni, kita ada je idea. Idea tu tiba-tiba datang je, ada je idea nak, bukannya betul, temerang je, tapi nak seronok. Nak menghiburkan ataupun nak merasakan kita ni seronoknya berbual, ya. Tapi Nabi kata kalau begitu tak adalah can kita nak duduk kawasan, ya,
bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak pilih yang mana? Kita nak pilih yang mana macam tu, ya? Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minul abdul iman kullahu, la yu'minul abdul al-imani kullahu hatta yaturkal kazba fil mizahi wal mirai wa in kana sadiqan. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Iman seseorang hamba tidak akan sempurna sebelum dia meninggalkan sifat bohong dalam bergurau dan meninggalkan riak sekalipun benar. Ya, maknanya Nabi nak beritahu bahawa kalau kita ni rasa kita ni orang yang beriman, maka janganlah ada rasa nak berbohong. Ya. Sebab setinggi mana pun amalan kita, sebaik mana pun amalan kita, kalaulah dalam tu, ya, dalam perangai kita ni, dalam kebiasaan hari kita ni banyak berbohong, maka ia tidak meningkatkan iman. Ya, amal tadi amal, ibadah kita buat, tetapi ibadah yang banyak itu tidak meningkatkan iman kita. Sebab apa? Sebab ada lagi penyakit yang tidak dibuang. Maka begitulah. Ya, dua perkara Nabi kata, satu dia berbohong walaupun bergurau, satu lagi dia merasa megah dengan apa yang dia dapat walaupun dia berada dalam kedudukan yang betul. Ya, tak boleh riak. Ya, riak tu apa? Merasa hebat. Tu. Kadang-kadang kita ni, yang ini pun payah juga nak buat. Kadang-kadang kita dia timbul sendiri, rasa datang sendiri. Ya, kita dapat sesuatu, orang lain tak dapat, kita dapat. Kita dapat kedudukan, kita dapat sesuatu yang baik, kita akan rasa dalam hati kita, wah, kita ni bertuah hebatnya kita dapat. Kita buat sesuatu program, kita berjaya, maka kita pun rasa hebatnya kita. Ya, kita memimpin masjid ni, Tuan Haji Fakhrul Razi dengan tim jawatankuasa memimpin masjid, tiba-tiba dapat pengiktirafan, contoh, ya, masjid terbaik Negeri Sembilan, kita pun rasa hebatnya kita. Kita biasa, kan? Dia akan datang sendiri, bukan kita nak pun, tapi perasaan itu akan datang. Tapi sekarang kena buang, jangan dilayan rasa seperti itu. Kita kena ingat, Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata antara sifat orang yang berjaya di dunia, kemudian dia layak masuk syurga. Ni bukan orang yang kat dunia tak berjaya, ataupun orang kat dunia tak ada apa-apa, ya, miskin ke, ataupun dia ni beramal je, tak. Ni orang yang berjaya dekat dunia ni, dia buat sesuatu berjaya, buat berjaya apa saja, lepas aja, dan dia pula layak masuk syurga. Siapa dia? Iaitu orang yang prinsip dia, orang yang meletakkan dalam diri dia, dia kata la yuridu na'uluan fil ardi wala fasada. Kita ni buat apa kat dunia berjaya, kita tak nakkan uluan, megah, rasa megah. Kita tak nak dipandang hebat. Tak ada. Buat apa pandang hebat? Saya dah dapat, terdapat. Bukan nak tonjolkan diri, bukan nak mempamerkan diri kita ni, promote diri kita. Tak, bukan begitu. Saya tak nak macam tu. La yuridu na'uluan fil ard. Kat dunia saya tak nak benda-benda macam ni. Saya berjayalah. Bukan sebab saya nak apa? Nak supaya orang pandang tinggi. Wala fasad, dan saya juga tidak berhajat ataupun berhasrat nak timbulkan kerosakan. Ya, kita buat sesuatu berjaya, tetapi akhirnya dengan kejayaan itu berlaku kerosakan dalam masyarakat, maka tidak ada guna. Ya, kita buat di masjid ni berjaya, masjid ni dapat pengiktirafan, tapi selepas itu masyarakat susah nak datang masjid dengan macam-macam perkara syarat. Kita nak jaga keceriaan tadi supaya cantik, orang nak datang pun bersyarat macam-macam apa perkara yang menyusahkan, akhirnya masjid pun tinggal sepi. Itu maknanya dengan sebab kejayaan tadi berlakunya kerosakan, maka tidak boleh. Ya, maknanya dalam apa saja kehidupan kita ini, kena latih diri kita ini. Kita bukannya nak seperti itu, nak kejarkan kemegahan. Ada orang yang menciptakan cerita bohong untuk dijadikan bahan tertawa. Ada kalanya mereka buat cerita bohong tentang lawan, tentang kawan, dengan maksud nak ejek ataupun nak memperolok-olok. Ini satu lagi sikap. Ya, bila bercakap, dia adalah orang yang menjadi keseronokan orang mendengar. Sebab apa? Dia macam-macam cerita dia, tapi kita tahu cerita dia tu tak betul pun, tapi sebab seronok, maka kita pun mendengar. Ya, kita pun duduk sekali. Ya,
Jadi ini adalah sifat yang ditegah oleh Nabi. Ya. Mereka menganggap perbuatan seperti itu bukan suatu dosa. Banyak kenyataan bahawa dengan bercakap bohong akan mengakibatkan timbulnya permusuhan atau perkara lain yang tidak menyenangkan. Banyak berlaku. Sekarang ni lagi payah kita. Sekarang ni orang bercakap benda-benda yang bohong, benda-benda yang tak betul ni, cakap dekat sini tersebar seluruh negara. Ya? Benda yang tak betul dia menjadi tersebar, mudah semua orang. Orang yang tak kenal dia pun tahu cerita tu yang dia buat. Sekarang ni lagi susahnya kita nak kawan. Kita banyak tengok akhirnya timbul istilah fake news, berita palsu. Berita palsu bukan sikit-sikit, macam-macam buat. 18 hari bulan baru ni boleh rentas negeri. Wah, kita pun seronok dah. Wah, ada can ni. Tengok-tengok berita palsu, peras kita. Maknanya orang yang buat tu dia rasa nak seronok, nak saja ni, nak gurau-gurau ni, nak main-main. Buat bagi kat kawan-kawan, kawan-kawan percaya, sebarkan. Akhirnya tersebar semua orang percaya. Hari-hari pula kena jawab berita ataupun kenyataan-kenyataan palsu. Siapa yang ada masuk dalam grup Telegram Kementerian Dalam Negeri, boleh kata setiap hari ada saja kenyataan berita palsu. Sampai sekarang ni kita pun malas nak baca dah. Sebab sentiasa ada. Sebab apa? Sebab manusia ataupun masyarakat kita sekarang ni dah tak ada dah rasa malu untuk berbohong. Orang dah tak malu dah rasa bohong. Yang buat cerita ni bukannya orang-orang bukan Islam. Islam lah ke? Sebab apa? Sebab imannya sudah tidak ada. Mungkin iman sebelah semakin lama makin kurang. Sebab apa? Perbuatan-perbuatan ini telah menjadi satu kebiasaan. Dan akhirnya kita pun pandang biasa je. Orang berbohong sekarang ni kita pandang biasa, tak salah pun dia. Sebab apa? Sebab telah menjadi kebiasaan. Inilah bahayanya. Memuji orang lain juga akan membawa kepada perbuatan dusta. Orang Muslim harus berhati-hati, jangan menyebut kebaikan orang lain yang tidak diketahuinya. Dan jangan pula berlebih-lebihan dalam membesarkan kebaikan seseorang, meskipun orang yang dipuji itu seorang yang baik. Kerana puji yang berlebihan adalah sama dengan dusta yang dilarang oleh agama. Satu lagi perbuatan yang kena jaga-jaga, kita nak puji boleh. Bukan kata tak boleh puji. Atas benda yang baik boleh dipuji, tetapi janganlah melampau, janganlah berlebih-lebihan. Janganlah kita puji tu orang tu sendiri tak tahu dia pernah buat macam tu. Dia pun pelik dengar, adakah aku buat macam tu? Tapi kita buat cerita tu seolah-olah dia telah melakukan satu benda yang sangat baik. Ini. Jadi benda-benda ini juga adalah benda yang termasuk dalam kita menjaga akhlak. Zaman sebelum Islam, zaman Nabi SAW, zaman selepas Nabi, sahabat-sahabat, dulu orang Arab ni dia memang suka puji. Sehingga kan ada dalam kebiasaan hidupan mereka ni, orang Arab ni satu keseronokan dia dalam dunia mereka ni, hiburan mereka zaman itu ialah syair yang jenis lagu-lagu ni. Cuma dia bukan menyanyi, dia syair. Dia tapi didendangkan dalam bentuk ada irama dia. Ada irama dia. Sebab tu kalau kita tengok dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran ini pun dia ada irama dia. Ayat-ayat Al-Quran, huruf yang hujung tu biasanya sama je. Huruf yang hujung sama je. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Semua dal. Sebab apa? Sebab zaman itu, zaman Nabi SAW, syair ni sangat hebat. Macam mana syair? Dia akan letakkan huruf-huruf yang sama di hujung, tetapi maknanya tidak akan berbeza. Maknanya lebih kurang. Dia punya dia punya antara baris pertama, baris kedua tu dia adalah kesinambungan. Seronok dia dengar. Kita pun dengar Quran kan seronok, sedap je dengar. Sebab apa? Sebab zaman itu kemegahan manusia ialah itu. Dalam syair ni dia ada salah satu syair, jenis syair dipanggil syair al-madhu ataupun al-madih disebut. Syair ni puji je orang. Dia banyak, ada syair puji wanita, puji perempuan tu tak cantik, digambarkan sangat cantik sehingga orang dengar pun kata dia cantik walaupun tak cantik. Tu contoh.
Puji pembesar, sampai pembesar yang zalim pun dipuji menunjukkan kebaikan, sampai orang lupa kezaliman dia. Orang dengar seronok dengan dia. Ini syair-syair ya, zaman itu. Sebab apa penyair dia suruh buat macam tu? Sebab bila kalau dia puji pembesar macam tu, pembesar akan bagi habuan. Dia akan dapat bayaran tertentu sebab memuji. Jadi memang ramai. Memang zaman itu orang Arab memang suka macam tu. Sehingga kan sebelum sampainya haji, bulan haji, orang Arab ni dah berkumpul dah. Seluruh semuanya Arab dah berkumpulkan di Mekah tu 2-3 bulan sebelum tu lagi. Sebelum sampai bulan Zulhijjah, 2-3 bulan tu dah berkumpul, dan mereka ni dah mula dah. Di situ ada pertandingan syair. Buat pertandingan. Ya, syair yang terbaik, syair yang paling dikira sebagai best of the syair, ditulis dengan benang emas. Dikait pada kulit binatang menggunakan benang warna emas dan digantung di Kaabah. Wah, hebat sungguh. Siapa yang menulis, yang buat syair macam tu, dapat pengiktirafan macam tu, bukan dia saja yang dipandang cantik, dipandang mulia, kabilah dia pun dapat tumpang sekali kemegahan itu. Itu ya, ini tu zaman tu. Jadi Islam datang, buang Islam dalam hiburan. Memuji perempuan tak boleh. Buat lagu nak puji perempuan tak dilarang. Itu adalah lagu-lagu yang berunsur yang dilarang. Ya. Memuji manusia lain, ya, berlebih-lebihan juga dilarang. Kalau nak buat lagu memuji Allah, memuji Rasul, memuji mak ayah, tak apa. Ya, dibolehkan. Sebab itu memang patut. Tapi kalau memuji orang lain, pemimpin ke, ataupun manusia-manusia lain, maka Islam memandang sama ada ya, perbuatan itu dikira tidak boleh, ataupun kalau boleh pun dia ada syarat-syarat dia. Ya. Orang yang memuji Rasulullah SAW sendiri, baginda pun selalu dipuji. Baginda akan bersabda. Nabi pun kalau dipuji pun puji Nabi memang kita sunat. Lepas tu kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kan? Selawat pada Nabi itu adalah memuji Nabi. Itu adalah zikir ataupun kalimah yang kita ucap dapat pahala. Tetapi memuji Nabi dalam keadaan yang lain yang berlebihan, Nabi larang. Sehingga kan kadang ada kalangan zaman Nabi yang puji Nabi, menyanjung Nabi secara berlebih-lebihan. Nabi bagi peringatan. Nabi kata la tadaruni kama atratil nasara ibnu Maryam fa innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Ya. Janganlah kalian ni nak menyanjung-nyanjung aku ni. Jangan nak sanjung di ini seperti orang Nasrani menyanjung putera Maryam. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Seperti mana orang Nasrani menyanjung Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana mereka sanjung Nabi Isa? Sanjungan mereka melampau-lampau sehingga sampai satu tahap mereka menganggap Nabi Isa itu adalah Tuhan, adalah anak Tuhan yang sempurna segala-galanya. Bukan sekadar sempurna sebagai seorang rasul, sempurna kejadiannya seperti Tuhan. Kan melampau itu. Akhirnya apa berlaku? Agama itu menjadi sesat. Agama itu menjadi agama yang sesat. Jadi ini yang bahaya. Jadi Nabi kata, aku hanyalah seorang hamba Allah. Ya, masih lagi hamba Allah, bukan macam putera Maryam Nabi Isa AS tu yang dipunja sampai seolah-olah dia itu adalah sama dengan Allah, dikira anak Tuhan. Ya. Kerana itu katakan saja, ya, aku ni Abdullah wa Rasuluh. Aku ini adalah hamba Allah dan aku juga adalah Rasulnya. Itu dia tahap dia. Nabi Muhammad SAW siapa? Hamba Allah, bukan anak Allah. Ya, ini. Kalau Nabi tak larang, boleh jadi kita ni. Boleh jadi. Sebab sahabat-sahabat menyanjung Nabi memang tinggi. Sehingga kan ketika Nabi SAW wafat, sahabat tak dapat terima hakikat Nabi meninggal. Nabi wafat. Ya? Seolah-olah Nabi itu tak wafat. Ya, ini. Sebab apa? Sanjungan. Tetapi Nabi blok. Tahan pemikiran sahabat, pemikiran kita. Kalau nak sanjung sekadar setakat sebagai hamba kepada Allah dan juga
Nabi SAW itu sebagai pesuruhnya. Ada juga orang yang memuji itu dengan pujian yang kosong. Bahkan mereka sendiri tak tahu apa sebenarnya yang dipuji itu. Ada kalanya mereka memuji keadilan seorang yang sebenarnya mereka adalah penguasa yang zalim. Atau memuji keberanian orang yang sebenarnya penakut. Mereka lakukan semua hanya sekadar untuk mendapatkan keuntungan dunia dari sefulan atau sefulan tu kadang-kadang. Ya? Ini yang tadi kita sebut tadi. Ya? Dipuji dalam bentuk syair. Orang yang zalim nampak baik. Orang yang penakut, pemimpin tu sebenarnya penakut, tapi dipuji dalam syair, akhirnya nampak sebagai seorang yang kuat, semangat, berani. Sebab apa? Senakkan keuntungan. Orang seperti ini sebenarnya dia adalah pendusta. Rasulullah SAW menyuruh agar orang ini dicela dan disingkirkan dari masyarakat sehingga mereka kembali bertaubat. Kadang-kadang kita pun zaman kita ni ada. Zaman kita ni kadang-kadang berlaku. Contoh kalau dalam majlis lah kita katakan, kita biasa duduk majlis, kita duduk dengar. Kadang-kadang pengacara tu dia memuji orang yang VIP dalam majlis tu. Kadang-kadang kita pun giling kepala, melampau betul pujinya, kan? Sebab apa? Sebab nak timbulkan rasa seronok pada orang tu, orang yang dipuji. Orang yang dipuji memang akan rasa seronok, ya. Tetapi kena ingat, pujian itu dia berakhir di situ saja. Tapi mudaratnya, kerugiannya berterusan sampai akhirat. Ya? Sebab itu, satu peringatan Nabi kepada sahabat-sahabat seperti mana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Apa kata Nabi? Nabi kata, amarona Rasulullah an-nahisuni wujuhul madahin at-turab, rawahu at-Tirmizi. Ya, Abu Hurairah kata Nabi pesan kepada kami, Nabi perintahkan kami supaya campakkan pasir ke muka orang yang memuji. Orang tengah memuji-muji ni, ambil pasir campak muka dia, bagi peringatan kat dia. Campak pasir, jangan campak batu bata. Ya, campak. Sebagai apa? Sebagai peringatan. Kalau dia tengah cakap memuji-muji orang ni, kita dengar pujian itu lain macam, ambil pasir campak, ingatkan dia supaya dia berhenti dengan perkataan-perkataan itu. Para ulama hadis berkata mengenai hadis ini bahawa maksud orang yang suka memuji ialah mereka menjadikan itu sebagai adat kebiasaan dan sebagai cara untuk memperoleh rezeki dari orang yang dipujinya. Ya, ada orang dia memang kebiasaan dia kalau bercakap dia asyik puji orang dia. Ada orang macam ni. Ya, kalau dia puji orang tu, semua orang dipujinya. Ya, kalau dia bercakap tu sebab apa? Dia suka melihat orang gembira. Dia bercakap tu dipuji, melampau, ya. Dan ada juga orang sebab apa? Sebab dia peranan dia seperti itu dan dia dibayar. Ya. Jadi Nabi larang. Adapun orang yang memuji kebaikan dengan maksud ingin mencontohi atau mendorong orang lain supaya mengikutnya, maka itu tidak termasuk pengertian hadis tersebut. Kalau kita puji orang tu sekadar untuk sebagai kita kita nak jadikan dia sebagai contoh, sekadar pujian yang tidak berlebihan, itu tidak ada masalah. Dan kita pun memang kena macam tu. Kita puji orang sekadar itu boleh. Jangan puji diri sendiri. Ya, kita puji diri sendiri, itu tak boleh. Sebab apa? Dia menimbulkan riak. Kita puji orang, ya. Kita kata, siapa Tuan Haji Fakhur Razi ni tak pernah tinggal masjid 5 waktu, puji. Itu tidak masalah. Sebab apa? Kita nak menimbulkan rasa kepada orang yang mendengar untuk ikut jejak langkah dia, ya. Nampak kebaikannya, nampak kehebatan dia, ya. Baik. Abu Bakrah telah meriwayatkan seorang telah memuji sahabatnya di hadapan Rasulullah. Orang ni dia puji sahabat dia, sahabat tak ada kat situ. Orang tu kat tempat lain. Datang ni bersembang dengan Nabi, dia puji kawan dia ni yang tak ada kat situ. Biasalah tu, kan, kita pun puji macam tu. Tapi pujian macam mana? Kemudian baginda tegur. Ya? Celaka engkau ni juga ni Nabi kata. Nabi cakap terus marah tu. Kalau sebut macam tu maknanya, celaka engkau ni. Dengan pujian itu engkau sebenarnya telah memenggal leher sahabatmu. Kamu datang ni jumpa Nabi, nak puji dia, baik dia. Tapi Nabi dia dengar sebenarnya kamu ni
niat tu nak baik, tapi sebenarnya cara tu tak kena. Pujian itu tak kena, ya. Nabi sebut 3 kali, ya, macam tu. Kemudian baginda berkata, jika orang ingin memuji saudaranya, lebih baik dia berkata, kata tak puji, sekiranya dia begini dan begitu, ya. Maknanya ada perkataan tu berlapik. Jangan puji melangit, ya, berlapik dengan perkataan kita sebut. Alhamdulillah, ya. Nampak ada pembaharuan, nampak ada perubahan, ya, semakin baik, ya. Dan kalau dia boleh buat lagi macam ni, lagi baik, walaupun dia dah buat, ya. Itu Nabi nak kita ni dalam bercakap ni, ya, jangan berlebihan, dan juga kita ada hak dia, dan juga kita berlapik dalam tutur kata kita. Pedagang kadang-kadang berdusta. Orang yang berjual, ya, orang jadi tokek jual barang, kadang-kadang berdusta, kan? Sampai dah tak sempat nak masuk ini, ya. Kadang-kadang kita jumpa, bukan kita jumpa, biasalah orang buat. Sekarang ni kita kena ingat, kalau kita berjual, kita sebagai menjual barang, kita kena ingat antara perkara yang dilarang ataupun yang menjadi dosa besar ialah dalam kita menguruskan jual beli, kita menipu, ya. Ini pun bahaya. Wallahu a'lam. 2 kali dah ingatan tu. Sekali tadi tak berhenti lagi. Dia yang kedua kena berhentilah, ya. Takut yang ketiga kan bom pula. Baik tuan-tuan, sekadar tu untuk malam ni. Kita sambunglah insya-Allah. Ada rezeki, ya, ada pertemuan untuk kita bersama. Kita sambung pada bagaimana antara pedagang dan penjual. Yang ini pun Nabi larang. Bukan sekadar orang yang berjual saja diberi peringatan, orang yang membeli pun dilarang berbohong. Bukan orang jual saja boleh berbohong, orang membeli pun boleh berbohong. Jadi dua-dua perkara ini adalah peringatan supaya kita tidak melakukannya. Wallahu a'lam. Mohon maaf ada salah dan silap, dan juga ada kata-kata, ya, yang tidak sepatutnya. Mohon maaf, dan kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma. Wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wat tayra wa kunna fa'ilin. Ya rabb Sulaiman wa ya rabb Ibrahim wa ya rabb Musa wa Isa. Wa ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi